InsyaAllah pada kelas kita malam ni kita akan menyambung perkongsian dengan tuan-tuan, terutamanya berkaitan dengan i'rab, i'rab asas dan juga terjemahan di samping tadabbur keseluruhan ayat Quran. Jadi kalau lihat dalam word yang saya tunjukkan ni, kita bincang luar daripada surah Al-Baqarah, kerana pada sesi malam ni nak bincang luar iaitu berkaitan dengan doa. Sebenarnya ada doa yang kita biasa baca, so itu ambil daripada ayat Al-Quran. Jadi ayatnya berkaitan dengan ayat surah Al-A'raf ni, kita akan bincang pada hari ini. Baik, kita dahulukan kelas kita malam ini dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi bertemu lagi kita tuan-tuan dalam sesi malam ni, 1 bulan 12, sesi ke-38, ya, sesi ke-38. Yang mana kalau kita lihat dalam sesi 38 kita malam ni, yang kita nak bincang adalah tentang doa. Ya, tentang doa, iaitu doa daripada ayat 23, ya, suratul A'raf, ya. Doanya kita dah biasa dengar, iaitu kita kata, ya, doanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik, mungkin kalau kita lihat daripada sudut doa tu sendiri, ya, daripada doa tu sendiri kita akan kata bahawa doa yang biasa kita dengar lah, ya, doa yang biasa kita baca. Tapi di samping kita baca tu, sebenarnya apa yang dapat kita, ataupun apa sebenarnya yang kita doa, ya, apa sebenarnya yang kita minta, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Asas doa ini, ya, saya bacakan daripada beberapa kitab yang saya kumpulkan untuk dijadikan perkongsian malam ni. Okey, baik. Antara di awalnya itu, ya, ada disebut doa ini adalah doa daripada ataupun doa yang diucapkan oleh min du'ai abawaina alaihimassalam, ya. Doa daripada Adam dan Hawa. Kalau kita lihat dia punya cerita ayat 23 ni, kalau kita lihat dia punya penceritaan ayat 23 ni, di mana ada cerita tentang bagaimana, ya, Adam dan Hawa yang melanggar, ya, Adam dan Hawa yang melanggar, ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mereka apabila mereka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka mereka dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi itu yang kita tahu. Maka tafsir mengatakan bahawa apabila situasi itu terjadi seperti itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan, ya, Allah mengilhamkan kepada mereka dan mereka berdoa. Kenapa kata mereka? Ya, sebab kalau kita lihat ayat 23 ni, kita doa, dia starting dengan Rabbana, kan.
Tapi ayat 23 ni doa yang kita biasa baca tu, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ ada 2 ke 3 poin sebenarnya daripada doa yang kita baca. Baik. Ada tafsir sebut ya doa ni ada berkaitan juga dengan doa taubat, ya, doa dalam usaha kita bertaubat, maka kita boleh selitkan dengan doa ini, ya. Jadi kenapa kita kata bahawa doa ini diucapkan, ya, oleh Adam dan Hawa, ya, kerana ada kalimah qala. Ya, ada kalimah qala. Kita belajar, ya. Kalau qala ini qala, ya, qala, sebelum kita masuk kepada doa tu, ya, qala yang kita biasa dengar qala yang pendek, kan? Qala, okey, maksudnya dia berkata, kan, dia fi'il madhi, ya, pattern kosong, hujung baris atas ada kan, itu yang biasa kita lalu. Okey, muka surat berapa? Ni dalam surah Al-A'raf, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 23. Okey, ayat 23. Boleh Muka surat 153. berapa? 153. 153. Ya. Okey, 153. Okey. Ni doa yang kita biasa baca. Okey. Baik. Terima kasih Wan. Okey, share. Okey. Bila kita jumpa, ya, ayat begini dan kita nampak di awalnya ada qala, okey, dan dibaca panjang qala, kita tahulah, oh, bila ada alif di sinilah yang kita nampak bahawa pemahaman terhadap ilmu al-lughah ataupun ilmu al-arabiah tu penting. Kan kita biasa jumpa qala yang ini. Hatta dalam kamus pun dia tulis dengan ini. Kan dia tulis dalam kamus qala, kan, ini yang biasa kita jumpa dalam kamus yang standard, kan, berkata, bercakap, kan. Okey, tetapi bila dalam ayat 23 surah Al-A'raf, ya, iaitu kalimahnya adalah qala, dia panjang. Kenapa? Sebab perkataan ini ada pertambahan alif di hujungnya. Dan kita tahu, ni ada pernah bincang, kalau tambah alif di hujung ni, ya, dia ada melibatkan kita kata, ya, dia ada melibatkan fi'il madhi, ya, ada tambah hujung alif, dan huma, okey, huma, ya, dia ada melibatkan huma. Lepas tu dia ada melibatkan madhi, begitulah. Okey, kejap ya. Alright. Bila kita nampak begitu, okey. Sebentar. Alright. Okey. Bila kita nampak qala itu ada huma, ya, madhi, kerana kita berpegang kepada bentuk yang kita biasa jumpa, ya, iaitu bentuknya adalah kita kata, ya, bentuknya yang inilah. Okey, fi'il madhi yang ini. Okey, huma yang ini. Okey. Dia punya bentuk macam ni. So kita kata dia ada alif, kan. Itu sebablah kita kata bahawa yang qala ini ayat Quran, kata Quran tu dia ada huma, mereka berdua. So kat situ kita dapat gambaran, oh, mereka berdua ni Adam dengan Hawa yang berdoa, sebab bila mereka melakukan kesalahan tu, tuan-tuan, maka Allah kata bahawa mereka pun berkata, kan, mereka berdua, ya, telah berkata, yakni telah berdoa lah, Rabbana ila akhir al-ayah, kan. Jadi itu sebab digunakan dengan qala, ya, mereka berdua Adam dan Hawa berkata ataupun telah berdoa. Sebab qala ni pattern dia macam ni, diikut fi'il madhi, ya, yang ada alif, yang kita nampak ada huma lah yang kita biasa jumpa. Baik, itu bukan isu utama. Yang isu utama adalah kita nak bincang dia punya kentin doa dia, kan. Okey, kita pun biasa kita doa, kita tak baca qala ni, kan, kita terus baca Rabbana. Sebab itu doa, kan, yang qala itu cerita, tapi
doa yang boleh kita amalkan adalah bermula daripada Rabbana. Baik, Rabbana ni rasanya dah pernah bincang juga tapi tak berapa kerap sebab kita masih lagi di awal surah Al-Baqarah, tak banyak lagi jumpa doa-doa yang menggunakan kata Rabbana. Okey, Rabbana ni sebenarnya dia berapa gabungan kata, tuan-tuan. Rabbana. Bila kita lihat ya kalimah Rabbana itu ya kita akan nampak bahawa word Rabbana itu adalah Rabba ya dan juga na. Akan Rabba dengan na. Baik. Nak minta kita kongsi-kongsi sikit ataupun nak minta kita berfikir sedikit lah ya. Makna Rabbana ni, Rabba tu dia Tuhan. Kan Tuhan, yang na kami. Kan dhamir mutasil kami. Okey. Kenapa dia baca Rabbah? Kenapa dia tak baca Rabbu ya? Rabbuna ataupun Rabbina. Kenapa kalau doa kan kita baca Rabbana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana ighfir lana dhunubana. Kan? Sebab kita pernah kongsi dalam sesi yang muhadarah yang sebelum ya, yang mana kita akan nampak bahawa di sini kalau kita perhatikan pada terjemahan dia ada tambah lagi satu ya. Seolah-olahnya tuan-tuan doa ini Rabbana ni kerana Rabba ini berbaris atas ya. Maka bila Rabba ini berbaris atas, ulama lughah pun mentafsirkan. Kalau Rabbu Tuhan je. Kalau Rabbina Tuhan. Tapi kalau Rabba dia ada tambah terjemahan, ada word tertentu ya, ada word tertentu tapi dikatakan bahawa word tu telah dihazafkan dan terjemahan pun ada tambahan. Dia bukan kita nampak Rabbana, Rabba Tuhan dengan na kami. Bukan itu je. Kalau Rabbu, Rabbuna, Rabbi, Rabbina, memang dia dua je. Rabbana ya, kita kata kalau yang Rabbana, okey, kita akan nampak sebenarnya apabila kata itu ada datang dengan Rabba iaitu dengan mansub ya, dengan fathah, sebenar-benarnya bila kita menyebut Rabbana, Rabbana kan dia pada asalnya adalah ya, ya Rabbana sebenar-benarnya. Tengok pada ayat 23 surah Al-A'raf, tengok terjemahan. Lepas sekolah ni kan mereka berdua, Huma, Adam dan Hawa berpandukan kita punya kefahaman lughah. Okey, pattern ada alif, ada mereka berdua ya, berdoa. Mereka kata apa? Rabbana sebenarnya makna ataupun ucapan asalnya adalah Rabbana. Okey. Maka bila kita menyebut ya Rabbana, okey, Rabbana ataupun ya Rabbana, sebenarnya bila kita nampak bentuknya sebegitu, okey, apa sebab kita boleh nampak bentuknya sebegitu? Okay, sebab bila ada ya ni, ya kita tahu dia haraf, okey, dia haraf nida. Okey, haraf nida. Okey. Haraf nida maksudnya seruan ya, ataupun panggilan. Okey, seruan ataupun panggilan. Terima kasih yang kongsi jawapannya. Okey. Seruan ataupun panggilan kita kata wahai lah. Okey. Okey. Dan apa bukti? Okey, apa bukti kita nampak bahawa Rabba ni dia ada ya nida wahai ni ustaz? Kenapa kita boleh kata macam tu? Kenapa kita tak kata macam Rabbuna pun ada ya kan? Kenapa kita tak kata Rabbina ada ya juga? Kenapa bila kita kata Rabbana, Rabbana atina, Rabbana la tuzigh, dia ada ya. Nida wahai. Kenapa? Kerana bila ada ya, haraf nida, seruan, ya, seruan, maka word selepasnya, ya, dia bila ada ya, dia bila ada ya, maka word selepasnya akan di-i'rabkan, akan
ditafsirkan sebagai munada. Okay, munada. Munada ni maksudnya isim. Munada tu daripada sudut bahasa maksudnya sesuatu yang diseru. Ya ataupun Rabba, ya Rabbana, Tuhan diseru. Ya Allah, Allah diseru. Ya Rasulullah, Rasul itu diseru. Kan macam tu. Itu maksud munada, sesuatu yang diseru. Tapi untuk mudah kita nak faham, kita boleh faham munada ni kita katalah ya, isim sesudah ataupun selepas ya. Lagi mudah macam itulah rasanya. Ya, isim selepas ya. Okey, jadi kita pun nampak asal Rabbana ni adalah ya, nida wahai Rabbana. Dia macam tu. Kenapa boleh kata macam tu? Sebab bila ada ya, okey, bila ada ya, okey, dia akan ada munada. Munada ni fungsi. Macam kita faham, oh word tu fungsinya fa'il, pelaku kan. Word tu fungsinya maf'ul bi, fungsi, ya, dan kita ada masukkan dalam formula kita sebenarnya, yang mana kalau kita lihat dalam i'rab punya kita kata kharitah, mind map ni, kita ada masukkan munada. Okey, tadi apa yang kita faham munada? Sesuatu yang diseru ataupun apa-apa isim yang datang lepas haruf nida ya. Ya Allah, ya Latif, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allah, Latif, Dzal Jalali wal Ikram, itu munada. Munada apa? Munada i'rabnya kenapa? Mansub. Ya, kita dah masuk siri yang ke-38. Dah hampir setahun, ya, ni hari ni pun dah masuk bulan 12, hampir setahun dah kita belajar dengan tuan-tuan. Ya, okey. So banyak dah kita dengarkan mansub. Ya, mansub maknanya apa? Okey, mansub bermaksud dia mudah kata tu dia fathah lah untuk peringkat asas dia kan. Kita kata fathah. Okey. So maksudnya apa? Maknanya kita boleh kata kalau perkataan tu dia munada. Munada ni banyak dia punya subkategori lagi, tapi kita bincang sikit dulu. Kalau nampak word tu munada, ya, contoh macam Rabba kan? Okey, Rabba munada, sesuatu yang diseru, dia isim yang lepas ya. Okey, munada, maka bila munada dia kena mansub. Word yang di'irabkan sebagai munada, maka dia akan datang dengan baris mansubnya, fathah di hujungnya. So kita pun nampaklah kan, tu sebab dikatakan bahawa kalau Rabbana dia ada ya Rabbana sebenar-benarnya. Tapi dikatakan kenapa macam tu? Sebab ya nida. Okey, ya nida, kita kata seruan, ya. Lepas tu ada munada Rabba. Saya kata munada kena mansub, ya. Ya Rasulah, ya Rasulallah. Rasulah, kita tak baca ya Rasulullah, itu silap. Ya Rasulillah, itu silap. Sebab munada mansub. Itu sebab Rabbana, ya Rabbana sebenar-benarnya. Kalau Rabbu, ya, kalau Rabbuna, Tuhan kami, dia tak ada ya. Kalau Rabbina, Tuhan kami, kan Tuhan kami, dia tak ada ya. Tapi kalau Rabba, kita dengar Rabbana, sebenarnya apa? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Itu sebab kita doa, kita baca Rabbana, kita tak baca Rabbuna, Rabbina. Sebab ibu ayah faham kan, bila ada ya munada, nida dia ada munada. So munada dia kena mansub. Kan dia munada dia kena mansub dengan fathah. So ada Rabba lah. Okey, tetapi sebenarnya pada ayat yang ya ini digugurkannya, yang ya itu dihazafkan, digugurkan, tapi dia punya kesan ya tu kan, nida munada tu dia ada pada ba ni. Jadi itu yang ulama syarah kan, mesti ada sebab kenapa ba.
Kalau Rabbu tak ada masalah, Tuhan kami je. Rabbi pun sama. Tapi bila Rabbah timbul nida, munada, ya. Okey. Yang ianya digugurkan, ada ulama syarah lah kerana untuk ijaz, ringkas dan yang seumpamanya. Tapi makna kekal. Ya, dia punya makna kekal. Ya, lihat ayat 23 surah Al-A'raf, kita tunjukkan. Ya, ayat 23. Ada tak nampak terjemahan dia nida yang wahai itu? Kadang-kadang dia terjemahkan wahai. Kadang-kadang ya dia terjemahkan kepada hai, macam itulah, dia bergantung kepada terjemahan yang dinyatakan lah. Okey, ayat 23. Ni. Nampak? Ya. Ya. Keduanya berkata, barulah kita tahu kan kenapa ada dua ni, Ustaz. Kan qala sebab huma, kan? Okey. Lepas tu dia kata apa? Rabbana, ya Tuhan kami. Ayat tak ada pun ya. Okey, ya wahai. Tapi terjemahan ada. Kan ya. Ni yang saya kata doa. Okey. Baik. So ada relevan lah kenapa kita doa, kita baca Rabbana. Boleh baca ya Rabbana. Tapi untuk ijaz, untuk ringkas, Arab faham Rabbana, ya Rabbana. Samalah. So kita baca Rabbana. Wahai Tuhan kami. Kan? Okey. Satu bab dah settle. Okey. Kemudian, nak bincang daripada sudutnya, word, kita kata ya word zalamna. Okey, word zalamna. Okey, munada biar finida mansub. Okay, syukran yang kongsi jawapan. Semuanya tepatlah ya dengan fokus kita. Okey. Kemudian zalamna. Okey, zalamna nanti boleh fikir-fikir, tapi tu nantilah kita bincang kalau ada waktu nanti. Okey. Fikir tentang apa? Okey, dia punya word yang macam mana? Zalamna ni masing-masing dapat agaklah. Okey. Zalamna. Dengan ada word hampir dengan cakap Melayunya, kan. Lepas tu zalamna ni tuan-tuan, kalau kita belajar dia ada na di hujung, kan. Jadi melibatkan apa? Isim ke? Kalau fi'il tu dia berkaitan dengan fi'il apa, kan. Boleh tak kongsi jawapan dalam ruangan tu? Kan supaya kita boleh sharing jawapan. Ya. Kalau yang word zalamna ni isim ke, kalau fi'il tu bentuk macam mana, apa kata akar dia, kan, macam tu. Okey, mungkin masing-masing tengah nak cuba respon. Okey. So, fi'il madhi mabni, okey, alright. So saya tambah sikit. Yang zalamna ni dia madhi. Okey, madhi sebab ada tambahan na di hujung, kita belajar ya. Kalau madhi boleh lihat kepada modul kita, ya, lihat kepada modul ringkas kita lah, ya. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya pada nota-nota yang sebelum ni pun kita lalu, ya. Bila ada tambahan, ya, bila kita kata ada tambahan, ya, na di hujung, na di hujung, ya, maka ni berkaitan nahnu. Verb itu fi'il, itu fi'il madhi, ya, past tense tambah hujung, na ada nahnu, ya, ada nahnu kami. Okey, itu tak ada masalah, saya rasa semua orang nampak. Okey, so ada nahnu lah, ya, kita kata kami. So no wonder lah, kami ni maksudnya kalau daripada konteks tu Adam dengan Hawa lah, tapi kita pun boleh berdoa. Sebab kenapa? Sebab doanya macam tadi kita sebutkan bahawa doa ni ada dalam tafsir mengatakan bahawa doa yang berkaitan dengan kita kata at-taubah, ya, fi kaifiyati taubah. Maksudnya ada juga kalau doa kita boleh selitkan dalam doa kita solat taubat ke, begitulah. Sebab doa ini ada berkaitan dengan ya, apabila kita melakukan sesuatu dosa, maka kita bertaubat, maka doa ini digalakkan untuk kita baca. Baik. Satu yang perlu kita nampak juga adalah zalamna ini cakap Melayu. Ya, zalamna madhi ada,
nahnu, ya, ada kami ni yang berdoalah kita, ya, secara umumnya, telah ada cakap Melayu kata ini apa maknanya. Okey, bila kita tutup na ni kan, sebab na ni dia tambahan pada word tu, so kita kata dia ada makna zalim lah, ya, zalim, menzalimi kan, macam tu. Okey. Apa dia punya kata akar untuk zalamna ni? Agak-agak dia punya yang kita kata kata akar dia yang pattern macam ni. Pattern yang bentuk macam ni lah, ya. Yang hujungnya baris atas, ada hua kan, yang basic kita kata root words tu. Macam mana kita nak dapatkan tuan-tuan dia punya bentuk kan kata. Okay? Kita tutuplah yang na ni kan, sebab na ni dia tambahan. So bila kita removekan, sebab na tu dia petanda kepada nahnu kami telah menzalimi, so kita buangkan, kita dapat akarnya zalama, kan, hampir dengan kata Melayu zalim. Dalam kamus pun macam tu, zalama, ya. Dia bukan zalima, dia bukan zaluma, zalama kan. Kini standard. Ini zalima ada makna lain lah. Ini kenapa tak zalima? Al-lail. Al-lail apa? Lailatul Qadar. Lail apa? Malam. Ini dia nak kata apa? Kalau zalima tu gelap, ya? Gelapnya malam, zalimal lail. Quran bahasa Arab ni, tuan-tuan perasan tak, kalau perkataan kan zalam dengan mim, dia ada makna gelap. Lepas tu gelap tu kan dia simbol juga kepada kezaliman kan, kegelapan. Maksudnya ada makna yang ada konotasi negatif, ya. Dia ada hampir begitu. Jadi itu antara ciri perkataan Arab lah. Maksudnya word yang ada za, ya, word yang ada za, lam dengan mim, dia ada ciri makna macam tu, ada makna gelap, ada makna kezaliman dan bermacam lagi. Kan yang ini kita nak zalama, ya. Nampak ni zalim, ya. Zulman, ya. Zalum, ya, kezaliman. Ini yang kita nak. Okey, baik. Tak ada masalah lah. Okey, kita pun terjemahkan Rabbana, wahai Tuhan kami. So boleh beza kenapa doa kita baca Rabba, kita tak baca Rabbu Rabbi. Okey, lepas tu kita sebut zalamna, ya, kami ni maksudnya Adam dengan Hawa lah. Tapi bila kita berdoa, kita lah, kan, kami, ya, telah, sebab zalamna ni madhi, past tense, telah menzalimi. Okay, menzalimi. Menzalimi siapa? Kan, menzalimi siapa? Baik. Anfusana. Anfusana tu berapa kata? Anfusana, saya besarkan sedikit. Okay. Anfusana. Alright. So kalau kita tengok yang word anfusana ni, saya ambil sampai watarhamna. Okay, anfusana. Okay. Yang word anfusana tu, ya, sebenarnya kita boleh pecahkan. Ya, kita boleh pecahkan kepada dua. Satu anfusa, ya, lagi satu na. Anfusa ni biasa tak kita dengar? Anfus. Yang kita biasa dengar tu nafs, kan, nafs, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, wahai diri yang tenang, wahai jiwa yang tenang, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa. Kan, nafs ni dia boleh beri makna nafsu, dia boleh beri makna jiwa. Ada ayat guna kata nafs dengan makna nafsu, ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu, kan, Allah kata, ya, nafsu tu, ya, sentiasa mendorong ke arah keburukan. Ya, jadi banyak makna. Anfus ni banyak, maksudnya diri-diri, ya, diri-diri, ya, kita kata, ataupun jiwa-jiwa, macam itulah. Ada terjemahan dia terjemahkan diri, ya. Ada terjemahan dia terjemahkan jiwa. Ya, mana-mana sama. Cuba anfusa ni untuk makluman ibu-ibu ayah-ayah yang mendengar, ya, anfusa ni dia rentetan daripada perkataan nafs sebenarnya. Kalau kita paparkan pada
pada nota ni, dia sebenarnya dia bukan muzakkar, tapi itu nantilah kita boleh ulas. Kalau satu dia nafs, kullu nafsin, ya ayyatuhan nafs, innan nafsa. Kalau banyaknya anfus, ini yang disebut dalam kebanyakan kamus-kamus, kita kata kebanyakan kamus-kamus yang kita kata dia tunjukkanlah bentuk mufradnya macam mana, bentuk jamaknya macam mana, ini yang kita akan nampaklah. Cuma nak kata sekali buka tu dapat tu, kita kena lalukan kamus baru kita ada pengalaman lah. Okey, antara dia ni kalau dia tulis fi'il ni janganlah ambil fi'il, kita nak isim. Kan ini isim ni, anfusa. Kenapa? Sebab alif lam tak ada kan, tanwin tak ada, so dia jadi mudhaf kan, diri-diri. Diri-diri siapa? Diri-diri kami yang berdoa ni. Okey, kami yang berdoa ni. Okey, baik. Okey, baik. Okey. Maksudnya kita kena faham bila kita sebut menzalimi diri sendiri ni, maksudnya apa? Yang boleh kita faham dalam tafsir disebut apa ya? Maksudnya bila disebut zalamna anfusana tu taqdimul i'tiraf bil khata'. Maksudnya apa? Kita mengakui, kita mengakui kesalahan kita. Bila kita ni berbuat dosa, bila kita ni berbuat kesalahan, sebenarnya itu kita menzalimi diri kita sendiri. Perasan tak dalam banyak-banyak ayat biasa tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala mengulang Allah akan kata Allah tak menzalimi manusia, tetapi manusia tu menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Dengan berbuat maksiat, dengan berbuat dosa, itu sebenarnya satu bentuk penzaliman ataupun satu bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Apabila kita melakukan khata', bila kita melakukan ma'asi, bila kita melakukan maksiat, itu sebenarnya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Waliyadzubillah. Jadi pada awalnya tafsir sebut bila disebut di sini Rabbana zalamna anfusana, itu ada berkaitan dengan al-i'tiraf, taqdimul i'tiraf bil khata'. Maksudnya kita ni mengakui kita silap, kita salah, jadi kita sebut Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah, Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan dosa, dengan maksiat. Itu satu bentuk kezaliman kepada diri kita. Lepas tu kita berdoa, piece yang kedua tu, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik. Wallahu a'lam lah, tak pasti sempat ke tidak bincangan tuan-tuan malam ni. Kalau agak-agak panjang tu kita sama minggu depan lah. Okey, cuma ambil manfaat daripada penghayatan i'rab al-Quran daripada doa ayat 23 ni, surah Al-A'raf. Dan saya pesan dengan tuan-tuan, kalau boleh sharekan kita punya live link Zoom tu, grup kita, kepada kawan-kawan yang ada asas ataupun kepada kawan-kawan kelas tajwid kita ke, kelas qiraah kita ke, ajak kan, supaya masing-masing boleh ambil istifadah daripada kelas anjuran Harish Qiraat Center. Sebab kita buka yang pasti dengan tuan-tuan percumalah setiap minggu. Okey. Bila kita bincang tentang ayat itu, dia ada tiga benda yang kita kena faham. Satu tadilah al-i'tiraf, kita mengakui kesalahan, kesilapan kita. Kita menyebut zalamna anfusana. Baik. Maka yang kalimah anfusa ni dia mudhaf, na tu jadi mudhaf ilai. So anfusa ni dia isim. Anfusa tu dia isim. Diri-diri siapa? Diri-diri kami yang berdoa ni. Bukti dia kalau kita lihat dalam kamus dia begitu, dia akan tulis nafsun, satu diri, satu jiwa. Jamak anfus.
anfus. Ini wallahu a'lam lah, tak pasti dalam kamus ni dia ada tulis ke tidak ya. Ni. Nampak tak kat sini? Nafs ya. Jama' anfus, nufus. An-nafs tu apa? Ar-ruh. Ruh. Jiwa, soul. Nampak ni? Janganlah buka kamus nun fasin kita ada fi'il, jangan tengok yang fi'il. Tengok yang isim. Ya, dalam nak guna kamus pun kita kena ada bersatiji lah, jumpa perkataan, kita tak boleh main bo ambil je, kena tengok kita nak apa. Isim, tentu isim. Anfus, nampak? Ni tanwin. Anfusun, tanwin lah, tak ada alif lam, kena tanwin. Kan? Ini kenapa dia buang tanwin? Sebab alif lam tak ada, tanwin tak ada, mudhaf kan, bersandar. Diri-diri kami. Cuma dapat tak jawapan kenapa dia baca baris atas? Kenapa dia baca anfusah? Kenapa tak baca anfusuna? Anfusina tadi ada dah bincang, Rabbana tu. Itu dah clear. Kan Rabbana asalnya ya Rabbana, munada. Tapi ya dibuang, makna kekal. Rabba munada, munada mansub. Tu yang kita baca Rabba. Munada seru. Kita berdoa ada seru Allah. Masuk. So, soalan yang kedua, as-su'alu tsani, kenapa anfusa? Kenapa baca anfusana? Kenapa tak baca anfusuna? Ambil je daripada kamus ni, Ustaz, anfusu. Kan dhammah. Dhammah. Kan. Kenapa tak sebut anfusuna? Yang belajar bahasa di situ dapatlah mengambil manfaat. Ya? Kami telah menzalimi. Menzalimi apa? Kan menzalimi apa? Menzalimi siapa? Kan kita fahamkan kalau zalimi, ya, kalau zalimi apa kan, ya, kalau kita kata zalimi apa, ya, ataupun kita kata zalimi siapa kan, itu melibatkan maf'ul bi, kan melibatkan objek. Okey, ada melibatkan objek kan. Zalimi siapa? Okey, zalimi, alright, zalimi anfusah. Kan bila sebut zalimi apa ni, macam kita lah, kita sebut apa-apa verb yang dikaitkan dengan apa, maka jawapan apa tu berkaitan dengan maf'ul bi. Maf'ul bi apa hukum dia? Dia marfu' ke, majrur ke, kita dah biasa belajar kan kalau maf'ul bi yang kita biasa tunjuk ni. Okey, kalau maf'ul bi, ya, untuk makluman ibu-ibu ayah-ayah, okay, kalau maf'ul bi itu tak lain tak bukannya dia macam munada juga hukum dia. Okay, maf'ul bi dia mesti mansub. Dia biasanya maf'ul bi dia objek, dia bentuk isim, dia ada mansub, ya, fathah di hujungnya. Kan. Okay, terima kasih, ya. Maf'ul bi mansub. Okey, syukran yang berkongsi jawapan tuan-tuan, ya. Sangat membantu saya lah untuk lihat, ya, respon tuan-tuan, sejauh mana kita belajar, dapat ke tak, ya. Dah hampir setahun dah, ya. Seingat saya bulan Februari macam tu kan kita mula rasanya, hampir dah setahun lah macam tu, lebih kurang. Okey, jadi harapnya dapatlah banyak manfaat. Baik. So okay, itu sebab dia mansub, kita kata anfusa. Tapi saya tak nak bincang, saya bukan nak bincang tu je. Ada yang part lain lagi yang kita nak bincang. Tunggu, ya. Okey. Kami telah menzalimi, ya, diri kami. Okay, ataupun diri kami. Baik. So tu sebablah baca sa, ya, mansub, sebab anfusa tu zalimi apa? Zalimi diri, akan diri. Boleh tambah juga akan, sebab macam kita faham bukanlah wajib, tapi biasanya kalau dalam bahasa Arab ni, mana-mana bahasa Al-Quran, word-word, ya, yang dierobkan sebagai maf'ul bi objek, biasanya ada akan, ya, akan sekian, tapi depends jugalah, dia tengok kepada terjemahan. Tapi anfusa ni bolehlah kalau nak terjemahkan akan diri-diri kami. Ini peringkat pertama. Sebab dalam tafsir dikatakan bahawa ayat 23 ni dia ada 3 peringkat macam tu. Cuma nanti ada waktu saya boleh syarahkan, saya boleh kongsi kepada
ibu-ibu ayah-ayah lah ya, cuma ini antara dia. Okey, yang mana kita faham ya, pertama tu maksudnya mengiktiraf, maksudnya mengakui ya kesilapan kita ya, mengakui kita punya kesalahannya begitu. Baik. Kemudian apa? Kemudian dah mula masuk kepada ya, dah mula masuk kepada marhalah ya, dah mula masuk kepada marhalah di situ iaitu melibatkan rangkai kata wa illam taghfir lana wa tarhamna. Baik, ini pun nanti kena bincang. Ya, taghfir tarham. Ya, dia ada kaitan ni. Ya, dia ada kaitan. Kadang-kadang sebenarnya kita pun perasankan, taghfir bila ada maghfirah mesti ada rahmah. Maghfirah rahmah kan, apa kaitan dia daripada sudut uslub ataupun daripada sudut dia punya balaghah. Baik. Okey. Ya, maksudnya tadi bila disebut Rabbana zalamna anfusana, maksudnya Rabbana fa'alna bi anfusina minal isaati ilaiha bi ma'siyatik ya. Maksudnya bila kita kata kita ni menzalimi, maksudnya kita ni melakukan sesuatu yang buruk kepada diri kita ni dengan kita bermaksiat ya. Dengan kita melakukan maksiatnya wa khilafi amrik, dan kita ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu semua adalah merupakan satu bentuk kezaliman ya tuan-tuan kepada diri kita sendiri sebenarnya. Baik. Jadi seterusnya itu didatangkan pula rangkai kata pada doa ini wa illam taghfir lana. Baik. Okey. Wa in. Okey, ada wa ni tak ada masalah. Okey, wa. Okey, wa araf ataf dan. Okey, lepas tu in. Ya, in lam. Baik. In ni ini adalah merupakan jazam 2. Okey, jazam 2. Tapi itu bukan isu dia. Apa biasa maksud in yang kita dapat? Okey. In pada kebiasaannya bermakna ya. In bermakna jika. Okey, jika ataupun boleh juga sekiranya, begitulah. Okey, tapi biasanya jikalah. Okey, jika. Baik. Jika, maka bila kita dapat ya dengan terjemahan yang sebegitu, okey, jika kita pun terjemahlah ya, jika, okey, lam ya, lam taghfir lana ya, lam taghfir lana. Baik, lam taghfir. Okey. Kalau boleh, jangan lihat terjemahan sangat, nanti kita tak dapat mencuba dalam sesi muhadarah kita malam ni. Boleh cuba kita meneka. Ya, lam ni biasa kita dengarkan lam yakunil ladzina kafaru ya. Lam yalid walam yulad ya. Walam aku baghiya ya, lam. Lam ni biasa maknanya apa? Dia dua. Biasanya tidak ataupun jangan. Mungkin ada yang tanya bila lam ni beri makna tidak. Bila pula ustaz yang lam memberi makna jangan? Dia bergantung kepada konteks. Kan? Okay? Ini kita berdoa. Okay? Ini kita berdoa. Berdoa ni biasanya dia kadang-kadang ada guna jangan, kadang-kadang ada guna tidak. Tapi kat sini ya, dia lebih kepada lam ni tidaklah ya, wa in lam, dan jika tidak. Okey, taghfir ni kita cuba kejap, rata-rata orang boleh nampaklah. Okey, taghfir ni asalnya apa? Maksudnya taghfir ni dia ada ta, kan, dia ada ta. Automatik kita nampak apa? Taghfir ini adalah bila ada ta anita, so mudhari'. Ni ustaz dapat ni, memang kita dah dapat mudhari', so kita pun tengok okey taghfir. Pelik jugalah kan, sebab biasa kita belajar kalau mudhari' anita awal, alif nun di atas, hujung kena dhammah. Jadi kat sini dah boleh kita teka-tekakan apa sebabnya dia berubah macam itulah. Okey. Dia punya ataupun kita kata bila bentuk macam ni melibatkan mudhari', orang akan nampak dia ada dua dhamir.
Sebab kenapa? Pattern yang macam ni, asal taghfir ni taghfiru. Maksudnya, kalau kita letakkan secara umum, taghfir tu, kalau tak ada lam, taghfiru. Kan sebab kita tahu kan mudhari' anita, dhammah, pattern yang macam ni, yang kita biasa tunjukkan tu, rasanya ini semua nampak kan, yang pattern ni. Yang kata ada anita kan, awal anita ya, melibatkan mudhari' ya. Dia ada ta ya, ada dhammah. Patutlah tadi Ustaz kata ada dua. Sebab rupa-rupanya memang dalam bahasa Arab kalau mudhari' bila anita ujungnya ta, awal ta, ujung dhammah, dia ada dua dhamir yang berkemungkinan. Maksudnya bila sebut ta dhammah dia ada dua makna boleh. Tapi bergantunglah kepada konteks. Kan. Kita nak ambil yang takfiru ni sekarang ni, takfiru ada dhamir yang hiya ke, dia seorang perempuan ke ataupun anta. Kita doa kepada siapa? Takkanlah tiba-tiba nak ambil hiya, hiya dia tak masuk. Kan kita berdoa kepada Allah ya, anta, engkau. Maknanya kalau orang yang betul-betul nampak taghfiru ya, taghfiru, dia ada dua makna. Kan dia ada dua makna. Dia ada dua makna. Okey, satu apa? Satu taghfiru itu dia ada makna hiya kan. Dia seorang perempuan sedang atau akan mengampuni. Rasanya ibu ayah biasa kot dengan kata bahasa Melayu ni, dia boleh kata banyak kata serapan, banyak kata pinjaman daripada al-Arabiyah. Ya, solat, puasa, zakat, hatta sampai ke satu tahap kan kita rasa macam ya, kita rasa macam word tafsir makna ya. Word tafsir makna tu sebenarnya perkataan Arab. Cuma dia dah mantap dalam bahasa Melayu, so sampai Dewan Bahasa pun dah keluarkan, so jadi sebagai kata bahasa Melayu lah. Cuma asalnya kata pinjaman, kata serapan kan macam tu. Macam maghfirah. Ya, macam maghfirah. Okey, maghfirah biasa kita dengarkan dengan maghfirahmu ya, keampunanmu ya, kemaafanmu. Sebab kita kata ya, taghfir ini daripada kalimah asalnya ya, ra ya, ghin fara. Okay, ini dia punya kata akar. Okay, kata akarnya itu. Okay, kata akarnya itu sebenarnya. Belajar bahasa Arab ni saya pesan dengan tuan-tuan ya. Okay, dia sebenarnya kalau untuk nak dapat lebih kita kena mengulang. Kita kena ada semangat mengulang kerap. Asal kita baca dah habis baca Quran tu okey. Kita cuba ambil satu ke separuh ayat, kita cuba keluarkan. Mana isim, mana fi'il, mana haraf, fi'il macam mana, pola ayat. Kalau fi'il tu ada fa'il dia, ada MB dia, ada objek dia, bincang terjemahan, pola ayat. Kalau ada tambah-tambah elemen-elemen tertentu, inna, kena cari apa, banyak. Aktiviti tu banyak. Kalau kita ada ilmu bahasa. Sebab kehebatan Quran ni sebenarnya juga ataupun salah satunya kita boleh kata kehebatan daripada sudut lughawi, al-i'jaz al-lughawi, kehebatan bahasa. Nanti kita tunjukkanlah ada satu poin kat sini yang dapat kita nampak kalau kita belajar bahasa di situ ada nilai tambah dalam kefahaman kita. Okey. Tak mahu melirik sangat, waktu tak berapa cukup sangat. Okey, bila sebut begini ya, takfir tadi, asalnya takfiru, so ada dua kan. Sebab kita nampak tadi, dia boleh hiya ya. Takfiru dia, seorang perempuan telah mengampuni, ataupun takfiru tu yang ada anta kan, engkau mengampuni. Mestilah kita kata, ini berkaitan dengan anta. Sebab kenapa? Sebab kan berdoa, kan bila kita berdoa kepada engkau, anta, Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kita nampak takfir ini, takfiru lebih kepada ya, mengandungi dhamir anta. Tapi kenapa dia baris mati? Ni kena bincang, rasanya dah pernah bincang cuma tak berapa detail. Tolong tambah, saya ulang lagi sekali. Okey,
Lam itu dia adalah jazam satu. Al-jazam kita kata al-jazam al-wahid lah. Okey. Okey, dia jazam. Okey. Jazam. Jazam ni daripada sudut bahasa maknanya qati' ataupun qata', maksudnya potong, cantaskan. Jazam ni lam. Tolong tambah, dia macam kita kata, okey, dia macam kita kata, ya, dia macam kita kata jar. Okay, jar dia ada dia punya pengaruh kan, membaris bawahkan. Jazam pun ada. Okay, bila jumpa perkataan-perkataan macam ni, okay, bila jumpa word-word macam ni, biasanya kalau jazam ni, haraf jazam ni, ya, bila ada jazam satu, lepasnya biasanya mudhari'. Saya tak berani kata wajib, tapi kan setakat apa yang saya ingat, kalau jazam satu ni, lam, lama, semua tu, setiap satu tu ada makna tersendiri. Lepasnya biasanya mudhari'. Okay, dan jazam ni, ya, maknanya baris mati. Okay, fungsinya apa? Fungsinya akan membaris matikan. Baris matikan. Hujung fi'il mudhari'. Biasanya, fahamkan, biasanya. Jazam satu, lepasnya mudhari'. Okey? Bila ada jazam maknanya baris mati. Fungsinya membaris matikan. Menjazamkan hujung mudhari'. Hujung mudhari'. Itu sebab kalau kita perasan, dalam surah Al-Ikhlas kan, surah Al-Ikhlas, ya, ni rasa dah pernah bincang sebelum ni, kan, okay, lam yalid kan, lam yalid, walam yulad. Ibu ayah dapat agak yalid ni asalnya apa? Yalidu kan, mudhari', yuladu. Masuk lam, yalid, yulad. Tu Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah itu ahad, Maha Esa. Kan, tidak melahirkan, Allah tak melahirkan. Allah tak dilahirkan. Awwalul wal akhir. Allah Subhanahu wa taala. Samalah. Kan, mungkin ada yang tanya juga ataupun yang terfikir juga, Ustaz, kenapa yang kita kata kenapa yang lam yakun ini macam lain pula kan, lam yakunil ladzina kafaru, kan, ya, lam yakunil lazi, ya, lam juga kan, lam ini, yakun ini mudhari'. Anita tu yang saya kata, jazam satu mudhari'. Okay, mudhari', tapi dia mesti membaris matikan hujung mudhari' secara umumnya lah. Biasanya tanda tu banyak. Ada jazam dengan buang nun lah, jazam dengan buang huruf illah lah. Itu nanti kita ulas satu-satu. Okey, bila kita bincang macam tu, ya, ini kenapa pula tak nampak, ya? Yakunil ladzina kafaru. Kan, ini kenapa tak nampak dia punya baris mati? Kata Ustaz, lam jazam membaris matikan, ya, hujung membaris matikan hujung mudhari'. Yakuni, asal yakuni itu dia yakun. Tapi cuba kita fikir, yakun, lepas tu macam mana nak sebut alladzina? Kasihnya ada dua baris mati. Asalnya lam yakun, ada baris mati. Nun ni ada baris mati. Lam yakun. Tapi nak wasal macam mana? Sebab ada iltiqa' sakinaini. Ni kita kena belajar. Masih lagi ada jazam, masih lagi baris mati. Cuma tak nampak sebab dua baris mati bertemu. Itu isu lain. Tapi tetap kata lam ni dia jazam, lepas lam tu dia mudhari'. Pegang kaedah ni. Rasanya yang ini tak lagi, jarang kita bincang. Jazam satu, lepas dia mudhari'. Mudhari' itu biasa baris mati. Dan dia ada abnormal. Dia ada buang nun ke kadang-kadang. Dia ada buang huruf illah ke, depends kepada word yang ada lah pada waktu tu. Okey. Bila kita nampak macam tu, so no wonder lah
Ustaz ya. So no wonder kenapa kita katanya dia takfir. Ya, sebab sebab lam kat sini ya, kita kata dia lam jazam baris mati, fungsinya membaris matikan. So lam takfir. Itu jelas ya. Okey, kita pun terjemah. Alright. Dan jika ya lam takfir, dan jika ya tidak, dan jika tidak engkau ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni ya, mengampuni. Lagi satu saya nak kongsi ya, lagi satu saya nak kongsi, ini satu manfaat yang boleh kita ambil. Saya dah pernah kongsi sebenarnya sebelum ni. Perasan tak kalau guna apa-apa word ya, takfir ni asalnya ghafara kan. Okay, takfir ni asalnya ghafara. Nampak ni ya kat sini. Ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru. Okey. Baik, ghafara yaghfiru. Okey. Bila kita bincang macam tu, okey. Ghafara yaghfiru ini pegang. Biasanya kalau ada ghafara, okey, ataupun kita kata kalau apa-apa perkataan Arab tu dia berasal daripada ghafara. Ya, apa-apa word Arab dia berasal daripada ghafara, dia mesti ada la, ya, lam. Perasan tak kalau doa untuk jenazah kan, Allahumma ghfir la, dia mesti ada la. Okay? Contoh kita doakan Rabbi ghfir li, guna lam juga. Ini dinamakan sebagai musahabah lafziah, collocation. Dia macam kita kata dengan tuan-tuan ya, bahasa Melayu, mana yang betul? Pergi sekolah atau pergi ke sekolah. Pergi sekolah salah kan, sebab tak ada kata sendi, dia mesti pergi ke. Zahaba, pergi, ila. Okay? Pulang sekolah salah. Tu bahasa Amiyah. Pulang dari, kan. Raja'a, ya, pulang. Raja'a, pulang. Min, dia mesti macam tu. Ini yang kita kata, bila kita tahu asas tu, kita nampak, oh, ni perkataannya, saya kata bila word tu dia fi'il, okey, verb fi'il, akarnya ghafara ya, mengampunkan, memaafkan, dia biasa saya tak kata boleh kata mestilah tuan-tuan, mesti, sebab memang kaedahnya macam tu. Bila guna perkataan Arab, guna ghafara ubah kepada madhi, mudhari', whatever, dia mesti ada lam. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha, ya. Rabbana ghfir la, nah, dia mesti ada lam. Kalau kita sebut Rabbana ghfir na, kan contohnya. Macam watar hamna. Nampak tak kat sini watar hamna. Watar hamna. Ini satu kes lagi. Rasanya ayat 23 ni saya perlu 2 minggu lah ya, nak bincang dengan tuan-tuan. Doa. Tak apa, kita syuai-syuai, kita bincang. Nanti baru mudah sikit lah dapat ada waktu saya nak kongsi luas sikit daripada surah yang kita fokuskan, tapi masih lagi melibatkan ayat Al-Qurannya, doa. Kita kata doa taubah lah ya. Ada yang kata doa untuk doa memohon keampunannya, doa taubat dan seumpamanya. Okey. Baik. Jadi bila kita sebut macam tu, so no wonder lah kan kenapa tak payahlah kenapa ada lah ya. Wa illam taghfir lana. Kan ada lah. Okey, kita tahu ada lam. Okey? Alright. Lana. Kenapa dia guna la? Kenapa dia tak guna li? Ya, lillah, lil alamin, lisyayatin, lil nazirin. Kenapa? Kenapa tak guna li? Ya, kenapa guna la? Kan apa dia punya sebab? Ya? Apa dia punya tujuan dia? Kenapa guna la? Okey? Kenapa tak guna li? Lillah, lil alamin, lisyayatin, ya? Lin nazirin misalnya. Kenapa? Okey, sebab kita faham kalau la ni bila lakum, lana, laha, kala ni haraf jar, kalau melekat dengan dha,
dhamir. Kan lana, laka, lakuma. Ya? Kalau li melekat dengan apa-apa isim selain dhamir. Akannya lillah. 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 Lillah lil alamin. Ya? Lillah. Lillah lil alamin. Lisyayatin. Ya? Contoh dia lah. Okey, bezakan la, jar, dhamir, li melekat dengan apa isim selain dhamir. Okey, saya ulang sikitlah bab tu sebab kita banyak tajuk jadi saya rasa perlu juga pengulangan untuk aspek tersebut. Okey. Kemudian apa? Watar hamna kat sini, okey? Kat sini biasanya, okey? Kat sini biasanya orang akan ataupun kita perlukan kepada penjelasan juga sebenarnya. Kenapa? Okay, kenapa ya? Okey. Okey. Bila disebut watar hamna kat sini, okey? Watar hamna, nampak tak ada waw di sini? Okey. Waw di sini. Okey, waw. Okey, waw. Okey. Bila sebut waw di situ, okey? Bila sebut waw di situ, okey? Ya, bila sebut waw di situ bermakna ada unsur dia araf ataf kan? Okey? Dia araf ataf. Baik. Okey, araf ataf. Maknanya yang tarhamna tu, ya? Yang tarhamna ni, ya? Dia sebenarnya tarhamna ini dia ada berkaitan dengan dia sebenarnya tarhamna ni kita tak boleh kata satu, ya, sebab ada orang mungkin nampak tarhamna ni dia satu, ya? Tarhamna, ya? Watar hamna, okey, dia bukan satu, dia dua, okey, dia dua, okey. Jadi kenapa? Sebab tarham satu, ya? Tarham satu dengan na, okey. Dia bukannya tarhamna ni kita kata dia satu ustaz, dia masuk pada ya, dia masuk pada yang dia masuk pada yang fi'il madhi, ya, yang na ni, ya, madhi, maksudnya yang tarhamna ni dia ada dia satu word, ya, madhi, ya, madhi kami, tak, bukan. Kenapa? Sebab ya, watar hamna ni dia dua, tarham satu dengan na satu. Okey. Bila ada wa, ya, bila ada wa tarhamna waw ataf, maksudnya tarham ni dia akan jadi ma'tuf. Ya, ma'tuf. Ma'tuf ni maksudnya apa? Okey. Ma'tuf ni bermaksud, okey, ma'tuf ni bermaksud, ya, kita boleh kata ma'tuf ni bermaksud perkataan yang datang selepas, ya, datang sesudah haraf ataf. Okey, kan ada waw kan, haraf ataf, ya, waw haraf ataf. Jadi apa-apa word yang datang lepas haraf ataf, contohnya seperti, ya, contohnya seperti ya, contohnya seperti tarham. Okey, tarham di sini. Maka tarham ni ma'tuf lah. Okey, ma'tuf. Kan kita tahu ma'tuf. Okey. Kita yang ma'tuf ni dia punya i'rab. I'rab dia. Kenapa? Sebab yang tarham ni, okey, nampak tak ada tak persamaan agak-agak takfir dengan tarham? Kan ya, Anita-nya ustaz, ya, Anita, ya. Hujungnya dia sepatutnya dhamma mudhari', ya, mudhari', ya, taghfir, ya, mengampuni, tarhamu, ya, cakap Melayu, merahmati, mengasihi, kan. Okey, tarham maksudnya ataupun asalnya tarhamu. Okey, tarham asalnya tarhamu. Okey, tarhamu asal dia engkau merahmati. Tapi ini sebenarnya apa? Sebenarnya doanya dia bukan
merahmati. Begitu. Sebab kenapa? Dia ada waw kat sini. Waw ni kita kena faham. Bila sebut waw, ya, bila sebut waw, dia punya maknanya adalah wa illam taghfir lana. Okey, ini ulama ada syarah lah, ya. Bila ada waw di sini, ya, yang sebelum, ya, yang sebelum daripada tarhamna itu, ya, bermakna waw ini menunjukkan bahawa ayat yang tarhamna itu pun, ya, secara maknawinya ada makna lam juga, ya. Illam wa illam taghfir lana, dan jika, ya, jika engkau Allah tidak mengampuni kami, walam tarhamna, dia macam tu. Tapi ayat tak lalam. Ayat tak lalam, tapi daripada sudut makna. Kan maksudnya ada dua tidak kat sini. Jika engkau Allah tidak mengampuni kami dan wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, macam tu. Okey? Baik. Kenapa kita nampak macam tu? Sebab yang waw ni, waw araf ataf, maknanya yang tarham tu jadi ma'tuf. Okey, ma'tuf. Baik. Ma'tuf ini kita faham dia ada ciri tawabi' kan. Dia just follow. Dia ikut je. Tarham ni lah, ya. Sebab tarham ni dia ma'tuf lepas araf ataf waw, ma'tuf tu perkataan lepas araf ataf, iaitu tarham. Ma'tuf ni dia tawabi', just follow. Dia ikut je perkataan yang sebelumnya, takfir. Okay. Takfir dia baris mati, ya, dia jazam, majzum dia baris mati. So no wonder lah yang tarham pun dia kena baris mati. Itu sebab kat sini dia kena baris mati. Yang tarham ni. Okey, tarham. Okey. Satu. Ya, bila kita nampak tarham tu dia, kita kata dia ma'tuf, dia tawabi', dia follow baris hujung kata yang sebelum majzum dengan baris mati, so tarham pun dia baris mati. Okey. Lagi satu, dia ada juga follow haraf tu sebenarnya. Ini ulama sebut, ya. Bila disebut wa illam taghfir lana, ya, dan jika engkau Allah tidak mengampuni kami, ya, walam tarhamna, itu dia punya takdir al-ayat ataupun makna sebenar ayat. Bila disebut wa illam taghfir lana wa tarhamna, maknanya wa illam taghfir lana wa lam tarhamna. Kan, dan jika engkau Allah tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, seolah-olahnya apa? Seolah-olahnya, okey, wa tarhamna di sini, watarhamna di sini, ulama berpandangan bahawa ayatnya, ayat boleh difahami dengan wa illam taghfir lana walam, ya, walam tarhamna. Kenapa boleh faham macam tu, Ustaz? Sebab ada waw ni. Sebab ada waw. Waw ni dia ataf. Lepas dia ma'tuf. Ma'tuf ni dia akan ikut. Kalau dia akan ikut perkataan sebelum, baris hujung. Taghfir baris mati, tarham pun baris mati. Taghfir pun ada lam, tidak mengampuni. Tarham pun ada lam, lam tarham. Sebenarnya nak faham tu, tapi cuba tengok terjemahan. Ya. Cuba tengok terjemahan. Terjemahan mungkin dia tak ada tekankan macam tu sangat, tapi sebenarnya itu yang berlaku, ya. Sebab doa tu adalah wa illam taghfir lana wa tarhamna, maknanya dua-dua tu tidak, ya. Dan jika engkau Allah tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, macam tu sebenarnya. Sebab tadi saya kata, kalau yang belajar bahasa dia nampak tarham tu, tarhamu, ya, dia daripada kalimah rahimah, ya, rahimah yarhamu, fa'ila yaf'alu, berubah kepada tarham. Sebab tarham tu dia ma'tuf, lepas araf ataf dia tawabi', dia just follow, ikut je. Kata takfir baris mati, dia pun baris mati. Takfir ada lam, tidak mengampuni, dia pun ada lam sebenarnya. Itu fungsi sebenar ma'tuf. Ma'tuf ni, setakat apa yang saya ingat, tuan-tuan, kalau disebut ma'tuf, ya, perkataan
yang lepas daripada haruf ataf macam tarham, dia akan ikut dia punya makna kata sebelum, al-kalimah as-sabiqah. Sebelum dia takfir, ada tidak, jazam, dia pun sama. Maksudnya apa? Bila kita doa, jika wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau Allah tidak mengampuni kami dan tidak juga merahmati kami. Macam tu. Okey? Maksudnya kalau Allah tak beri ampunan, Allah tak beri rahmah, kan apa yang kita akan rasa ataupun apa sebenarnya yang kita akan hadapi, ya? Lanakunan nanna minal khasirin. Ini nanti kita bincanglah. Okey, sebab dah masuk waktu untuk Q&A ni, kita nanti nak bincang untuk kita nak buka untuk sesi soal jawab kejap, tapi saya nak tambah sikit. Ini mungkin akhirlah. Okey. Baik. Okey. Kita perlu nampak satu lagi sebenarnya isu adalah, perasan tak kalau kita doakan, okey, kalau kita berdoa, okey, kalau kita berdoa, kita akan baca, kita akan menyebut, ya, kita akan menyebut dahulu, ya, satu, kenapa doa, ya, biasanya banyak kita minta maghfirah, ya, takfir, maghfirah, keampunan dengan rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab, ya, kedua-dua ni, tafsir sebut inna matlabal maghfirah war rahmah min ahammil matalib, ya, kerana kalau kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dua tuntutan ni, satu maghfirah, ya, keampunan, dengan rahmah, ini antara ataupun inilah merupakan tuntutan ataupun aspek yang paling penting. Maghfirah, ya, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmah, ya, dengan kasih sayang, ya, dengan belas kasihnya. Itu satu. Kemudian ni ada satu poin lagi, lupa nak cerita dengan tuan-tuan. Okey. Tahu tak kenapa bila kita doakan kita mesti sebut dulu maghfirah? Ataupun kenapa kita sebut ampun dulu, ya, ampun, maksudnya keampunan, okey, maksudnya keampunan, dan baru rahmah, ya. Perasan tak kalau doakan, doa contohnya doa kepada kedua ibu bapa, kita pernah bincangkan, ya, Rabbana, ya, Rabbana ighfir, kan, Rabbana ighfir, ampun, ya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum. Lepas tu baru rahmah. Kenapa minta ampun dulu? Okey, kenapa minta ampun dulu? Maghfirah kita sebut dulu dalam kebanyakan doa, ighfir, ya, illam taghfir. Kerana bila kita berdoa, kita minta dahulu maghfirah, keampunan, dan baru kita minta rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Okey, dalam tafsir ni saya kongsikan dalam tafsir ataupun dalam buku Ad-Du'a fil Quranil Karim, sebenarnya disebutkan apa, tuan-tuan? Okey, disebutkan, ya, antara kenapa kebanyakan doa akan didahulukan dahulu, ya, akan didahulukan dengan minta keampunannya. Okey. Wa fi taqdimi talabil maghfirah ala rahmah, ya. Dan dalam setiap doa itu akan didahulukan meminta keampunan, ya. Keampunan baru rahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warham. Ya. Ini pun sama juga, wa illam taghfir, ya. Wa illam taghfir wa tarham. Okey. Wa illam taghfir wa tarham. Cerita dulu, ya, tentang maghfirah, tentang keampunan, tentang kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan tentang keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baru diceritakan tentang rahmah, ya. Kerana apa? Okey. Susunan ini, ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa rahmah itu, ya, menunjukkan bahawa rahmah, ya, rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, rahmah Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak boleh dicapai
tidak boleh dicapai kecuali dengan keampunan. Kecuali dengan keampunan. Maksudnya bila kita nak mendapatkan rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita nak mendapatkan rahmah, kasih sayang, belas kasih Allah Subhanahu Wa Taala, rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayangnya kita tak boleh dapat kecuali dengan apa? Dengan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Maksudnya dah dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dah dapat maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, barulah daripada situ timbulnya rahmah, kasih sayang Allah, belas kasih Allah, macam tu. So di sini wow ni kita kata ataupun kita kata nampaklah susunan perkataan tu dia punya nazam, susunan kata Quran. Sebab Quran ni perkataannya dia ada sir, ada rahsia di sebaliknya. Kenapa sebut dahulu al-hayata, kematian? Kenapa sebut dahulu al-mauta? Surah Al-Mulk sebut dahulu al-mauta. Kan al-mauta wallazi khalaqal mauta wal hayata. Sebut mati dulu dan baru sebut hidup. Di situ ada dia punya unsur balaghah. Jadi kat sini dalam kitab Ad-Du'a fil Quran sebut kenapa bila kita berdoa banyak disebut maghfirah dengan keampunan dengan rahmah, sebab dua-dua ni adalah tuntutan yang terpenting sebenarnya. Dalam banyak-banyak kita minta, sebenarnya perlu kita minta maghfirah Allah, keampunan dengan rahmah Allah. Kenapa bila kita berdoa mesti ayat Quran akan datangkan dahulu dengan maghfirah, keampunan. Keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan baru sebut rahmah, kasih sayang. Sebab kenapa? Sebab rahmah itu yang disebut yang kedua itu selepasnya, ataupun yang disebut yang kedua itu seterusnya, rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan pendapat tafsir ataupun kitab daripada kitab Ad-Du'a fil Quran, sebenarnya rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan dapat diperoleh melainkan dengan keampunan, melainkan dengan keampunan. Maksudnya bila Allah Subhanahu Wa Taala dah memberikan keampunan, dah memberikan maghfirahnya, barulah datang rahmah, barulah datang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi no wonder lah kita nampak susunan doa tu disebut dahulu maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab daripada keampunan itulah nanti akan datang rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, belas kasih Tuhan, susunan. Ini yang kita kata dalam bahasa Al-Quran ni ada istilahnya apa? At-taqdim ma haqqahu at-taqdim. Apa word Quran ni, apa word yang akan didahulukan, dia akan dahulukan. Mendahulukan apa yang sepatutnya didahulukan. Allah disebutkan dahulu kata takfir, maghfirah. Kan wa ta'khir ma aqahu at-ta'khir, dan diakhirkan perkataan yang perlu diakhirkan. Macam isu maghfirah dengan rahmah, kan takfir dengan tarham. Saling berkait. Rupanya maghfirah, keampunan Allah tu besar. Kita boleh kata lebih besar berbanding rahmah. Sebab daripada maghfirah Allah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itulah bila Allah dah ampunkan, Allah dah berikan keampunan maghfirah, barulah daripada itu adanya rahmah Allah, kasih sayang Allah. So no wonder lah disebut dalam kebanyakan doa disebut dahulu maghfirah, Rabbana ighfir baru irham, illam taghfir wa tarham, macam tu. Okey, yang lanakunanna minal khasirin ini insya-Allah minggu depan kita boleh bincang secara keseluruhan. Jadi kita baru dapat potongan dia, doa, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika Engkau Allah tidak mengampuni kami dan tidak memberikan rahmah kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Ini nanti boleh cuba-cubalah dalam kita punya perkongsian nanti, boleh cuba-cuba dulu jawab.
Nanti minggu depan kita akan sharing jawapannya kepada tuan-tuan. Okey. Ada beberapa minit lagi ni, mungkin boleh kita bersoal jawab sikit kot ada yang nak tanya. Tuan-tuan silakan. Kalau ada nak bertanya dan seumpamanya boleh buka mic, nama, beritahu nama kalau boleh dan dengan soalannya. Silakan tuan-tuan. Sebarang soalan kita buka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haji Rashid ke? Ya, ya. Silakan Haji dengan soalannya malam ni. Sebelum ni ada satu doa, I think sesi 30 saya ingat, yang minta ampun ibu bapa tu. Kalau kita baca seorang, kalau ramai kita baca guna na, kalau satu kita guna, kalau mufrad kita guna li, gitulah. Betul? Tapi dalam doa ni saya tengok jarang orang tukar kepada mufrad, Ustaz. Kalau seorang pun dia pakai na juga. Okey. Ada dia punya sebab-sebab ke, Ustaz? Okey, baik. Soalan yang menarik. Terima kasih Haji Rashid. Baik, saya respon sikit. Setakat pembacaan saya, sebenarnya doa ni boleh. Maksudnya doa ni boleh kita nak doa seorang kan kita tukar Rabbi Rabbi zalamtu nafsi, macam tu boleh. Sebab bila doa ni dia ada unsur iktibas satu. Lepas tu maksudnya bila doa ni kita boleh bila kita ambil doa daripada Al-Quran, bila kita dengan sebab doa kita boleh tukar kepada situasi yang sesuai. Tetapi kalau doa yang ini, kalau doa yang ni setakat apa yang saya nampak kebanyakannya memang akan dibaca dengan jamak. Wallahu a'lam, tak pasti. Cuma kalau tanya saya lah, setakat apa yang saya belajar dulu, bila sebut doa memang kita boleh tukarkan kepada seorang mufrad begitu. Tetapi kalau untuk lebih afdal, kita ambil saja doa yang sedia ada. Doa yang sedia ada daripada ayat Quran tu, terutamanya doa yang taubah ni lah, Rabbana zalamna anfusana. Tapi kalau nak doa kita nak tukarkan kepada tunggal, kepada mufrad pun dengan asbab ataupun dengan tujuan doa, tak ada masalah, boleh. Tapi jaranglah dengar. Biasanya memang kita akan doa dengan bentuk secara berjemaah. Meskipun kita doa seorang kan, kita doa fardi secara individu, tapi kita baca dengan bentuk jamak, Rabbana zalamna, itu lebih baik. Sebab kita sebab kita baca ayat Quran tu, dan lagi satu sebab kita berdoa, maksudnya bila kita doa kami ni, kita berdoakan untuk orang lain jugalah, macam tu sebenarnya. Okey, syukran. Okey, afwan. Okey. Ada tak soalan lain lagi dalam mungkin seorang ke dua ke? Saya tak ada nak sambung lah sebab waktu pun tak cukup. Kena minggu depan lagi 1 week lagi kita nak kena habiskan dengan tuan-tuan. Mungkin lagi satu soalan, silakan. Siapa-siapa berkaitan dengan ayat kita malam ni ke, apa-apa yang berkaitan dengan bahasa Arab. Ada seminit 2 lagi ni tuan-tuan. Tak ada, kita off lah. Ada apa-apa nak tanya? Kalau yang tentang nota tu, nota saya akan kongsi, lihatlah kadang-kadang Khamis, kadang-kadang Jumaat, apa-apa tuan-tuan boleh WhatsApp saya. Dalam kita punya grup Telegram tu kita ada sharekan info, boleh WhatsApp saya. Setiap sesi ada nota, dan kita ada buat modul jugalah untuk rujukan. Okey. Assalamualaikum. Silakan, siapa yang bertanya, nama puan? Silakan. Saya Rubia. Okey. Saya nak tanya pasal la dengan lam ni. Okey.
perbezaan dia lah, sebab tadi macam satu dia lam tu selepas dia fi'il mudhari' kan. Dan maksud dia la dengan lam ni maksudnya lebih kurang sama juga Lail. Tidak dengan jangan. Selain daripada tu ada apa-apa macam kegunaannya tu kita boleh gantikan lam dengan la ke memang tak boleh? Memang kena guna lam atau la saja macam tu? Okey, soalan menarik. Saya jawab ringkas. Ya, okey, alright. Okey. Sekejap ni saya ada tanda tadi. Soalan tu, terima kasih Puan Rubia atas soalannya. Okey. 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 Dia sebenarnya kalau setakat apa yang saya nampak lah, dia kalau yang lam dengan la ni dua-dua sama, dia tidak jangan, so lepas dia mudhari' dia kena jazam, cuma dalam tafsir dia ada tambah sikit lah. Kalau yang lam itu, lam itu dia sebenarnya akan mengembalikan fi'il itu kepada asalnya. Maknanya kalau ditanya daripada sudut makna, ya, dia ada berkaitan dengan masa. Dia ada berkaitan dengan masa. Kalau yang lam ni, dia setakat apa yang saya nampak dua-dua kalau asasnya samalah, maksudnya tidak, jangan, jazam. Tapi lam di sini dalam kebanyakan penggunaan kata Al-Quran, lam ni dia akan menyebabkan fi'il, sebab yang lam di sini dia ada kena mengena dengan yang ini. Dalam buku disebut lam ini dia mengembalikan fi'il itu, kepada waktu asalnya. Begitulah. Nanti insya-Allah yang ini saya cerita dia punya maklumat tambahan pada minggu depan, tapi it's a good question sebenarnya daripada Parubia tu. Kita nak bezakan lam dengan la. Cakap apa yang saya belajar, dia dua-dua sama, cuma yang bezakan tu dia punya konteks. Maksudnya kalau lam ni dia ada melibatkan syarat, dia ada melibatkan huruf syarat, dia ada mengembalikan fi'il tu kepada waktu asal. Begitulah. Nak bincang lebih tu waktu tak berapa cukup. Saya sambung pada minggu hadapan dia punya syarah. Ya, Parubia, kita kata beza lam dengan la. Okey, beza lam dengan la. Tapi seingat-ingat saya lah, dia tak ada beza sangat. Dia sebenarnya bergantung kepada konteks. Maksudnya bila guna lam dengan la tu, dia lihatlah, maksudnya konteks tu ada melibatkan dia punya masa, dia ada melibatkan makna lampau ke akan datang ke, dia ada sentuh tentang aspek tu, dan ada juga melibatkan syartiyah. Minggu depan saya akan ceritakan maklumat tambahan tentang lam dengan la, sebab dalam buku ni agak banyak juga dia syarah. Saya rasa minggu depan lah kita boleh bincang lam dengan la tu sikit, insya-Allah, dan kita lalukan dengan sambungan doa ni. Okey? Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey. Menarik sebenarnya soalan tu. Saya dah simpan untuk minggu depan. Saya akan jawab perinciannya minggu depan, dan kita akan sambung dengan tuan-tuan sambungan daripada lanakunan nasabah khasir ini pada muhadharah yang akan datang. Baik, cukup untuk setakat itu dahulu. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa lagi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Insan la fi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan, insya-Allah minggu hadapan kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz.